أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 8 baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil, lawannya lawan bagi kudrah, iaitu lawan bagi kudrah lemah. Dan mustahil perkara yang tidak terima oleh oleh akal adanya. Perkara ni kalau kata ada, akal tak boleh terima. Itu perkara yang mustahil. Jadi perkara yang mustahil ni lawannya lawan bagi kudrah. Sifat kudrah sifat yang wajib. Sifat yang wajib dengan makna sifat yang mana akal tidak terima kalau kata tak ada. Sifat wajib ni perkara yang akal tak terima kalau kata tak ada. Mustahil ni akal tak terima nak kata ada. Harus ni akal terima kedua-dua belah. Kalau ada akal boleh terima, kalau kata tak ada akal boleh terima. Itu harus. Wajib ni perkara yang tidak tergambar pada akal ketiadaan. Mustahil perkara yang tidak tergambar di akal oleh ada oleh sungguh. Harus ni perkara yang sah pada akalnya. Akal boleh terima kalau kata ada, akal boleh terima. Kalau kata tak ada, akal boleh terima. Ini wajib, mustahil, jaiz. Perkara yang wajib, perkara yang akal tak terima kalau kata tak ada. Kudrah, kalau kata kudrah ni tak ada di Tuhan, tak logik langsung, akal tak boleh nak terima langsung. Kenapa kalaulah tak ada kudrah ni tak ada di Tuhan, langit bumi ni siapa nak buat kalau kudrah tak ada di Tuhan? Tu. Mana kudrah ni sifat yang wajib, sifat yang mana akal tak terima nak kata tak ada di Tuhan. Hak mustahil ni sebaliknya. Perkara yang akal tak terima nak kata ada, perkara yang akal tak terima kalau kata sungguh. Mana hak mustahil yang akal tak terima ni? Lawannya lawan bagi sifat kudrah. Apa lawan bagi sifat kudrah? Iaitu lawan bagi sifat kudrah lemah. Jadi lemah ni satu perkara, satu sifat yang mana kalau lemah ni ada di Tuhan, akal tak terima sama sekali. Akal tak terima nak kata lemah ni ada di Tuhan. Ini sifat mustahil. Kemudian kenapakah kaedah sifat 20 ni didatangkan sifat yang wajib, kemudian didatangkan juga sifat hak mustahil. Hak wajib didatangkan,
Kemudian kita pun pegang kejap di akidah Allah bersifat dengan sifat kudrah. Tiba-tiba hak mustahil didatangkan juga. Kenapa? Kerana satu-satu perkara tidak akan nyata melainkan kena datangkan lawan dia. Hak sebalik pun kena datangkan juga. Barulah jelas perkasa satu-satu perkara. Jelas Allah bersifat dengan sifat kudrah apabila didatangkan sifat lemah. Lemah tak mungkin sama sekali. Maka jelaslah kitanya Allah bersifat dengan sifat kudrah. Jadi hak mustahil, hak akal tak boleh nak terima, hak kita nak buang pun kita kena tahu juga. Dia gitulah. Hak nak pun kena tahu, hak tambuh pun kena tahu, hak betul pun nak kena tahu, hak salah pun kena tahu. Ni contoh. Apabila kita diajar satu-satu pekerjaan, kita dilatih satu-satu pekerjaan. Jadi pekerjaan yang orang ajar kita ni, pekerjaan yang orang latih kita ni, selain daripada dia ajar, dilatih macam manakah pekerjaan yang betul, dia ajar juga kita, jangan buat pasal ni jadi gini. Jadi dalam dia ajar, dilatih tu bukan ajar hak betul je. Ada ni ke mana? Kalau kita buat kerja apa-apa, orang ajar kerja apa-apa kita, dia ajar hak betul je. Hak tak betul, hak nak kena peringat molek, hak nak kena jaga molek, dia ajar juga. Kalau kamu buat begini, habislah. Kenapa hak yang kita nak latihannya cara mana buat kerja betul? Tu tujuan kita mari masuk dalam latihan. Latihan kitanya biar supaya kerja kita buat tu kena betul dengan kaedah, betul dengan cara. Lepas tu ajar hak kerja betul sudah lah. Dah. Hak kerja hak salah dia ajar juga. Supaya apa? Supaya jelas. Gini je boleh buat. Jangan nak ubah-ubah, jangan nak terang-terang, jangan nak ejah cara lain. Sebab apa? Hak ni je hak kenanya. Buat gini je, habis. Ada ni. Tapi kalau ajar hak kerjaan betul saja, kerjaan salah tak ajar, kita buat amai mikir. Kalau buat pasal lain buat ni. Dah ada. Hak pasal lain hak duk mikir tu, masa latihan dia ajar dah. Kalau buat gitu, habis. Terus ni. Maknanya hak tambuh pun dia ajar juga. Kalau gini gua mana? Kalau buat gini gua mana? Mana ni? Kalau Tuhan lemah gua mana? Tak boleh nak terima sama sekali. Dah jelas dah gitu kok. Kejap kita pegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Samalah apa-apa ilmu pun sama je. Orang ajar kita macam mana kau bacaan yang betul. Tapi guru yang sama, kalau kamu baca begini salah. Guru tu pun baca hak cara salah. Hak betulnya kena baca gini. Kalau kamu baca gini, tu guru pun buat misal hak salah. Buat apa lagi nak cerita hak salah? Kadang-kadang bukan anak murid dia yang baca hak salah tu. Anak murid dia baca hak salah, dia betul lah. Kadang-kadang dia sendiri. Bacaan betulnya begini. Kalau kamu baca begini, dia pun buat contoh bacaan salah. Dia yang buat. Kalau baca gini, memang salah. Kenapa dia guru Quran tu dia baca hak salah? Supaya kita tahu hak ni tak boleh. Ada ni. Ni sebagai contoh lah. Kita ngaji pekoh, kita ngaji syarat sah semayang, kita ngaji rukun semayang. Bila syaratnya tak cukup, maka batal. Tahu? Syarat sah semayang suci daripada hadas. Berhadas batal semayang. Syarat sah semayang suci daripada najis. Kita dalam semayang kena najis, batal lah semayang. Syarat sah semayang menghadap qiblah. Tiba-tiba kita dalam semayang berpaling dada daripada qiblah, batal. Syarat sah semayang menutupi aurah. Dalam semayang aurah kita dibuka.
anak ke cucu ke pergi selok kita. Nampaklah kita punya kaki orang perempuan. Maka batal. Sebab apa? Sebab syarat sah menutupi aurah. Terbuka aurah batal. Masa kita ngaji syarat sah tu, orang mengajar royak dah. Kalau tak cukup syarat sah batal. Tapi kitab fiqh ni batal ni satu tajuk suku pula dah. Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kedatangan hadas ketika sembahyang, kedatangan najis ketika sembahyang. Apa beza dengan syarat sahnya? Hak tu je lahnya. Tapi kenapa hak batal ni buat tajuk suku? Nanti kena ngaji molek pula hak batal ni, supaya kita jaga-jaga. Walaha kita ngaji syarat sah. Bila syarat sah tidak cukup, apa laginya? Batal lah. Tak padam tu. Batal kena ngaji tajuk suku. Guna. Jadi hak perkara yang kita nak kena ngaji molek, perkara yang kita tambah kena ngaji molek. Biar kena molek baru nyata. Ni sebagai contoh kata, kita kena tahu pentingnya kita menguasai ilmu fardu ain. Penting kita menguasai ilmu fardu ain tauhid, terutama sekali fiqh tasawuf penting. Bukan royak penting saja, kita kena royak pula. Sebaliknya, kalau kita tidak menguasai ilmu fardu ain, kemudian kita pun tidak belajar. Kalau kita belum menguasai tapi kita dalam belajar, itu cerita lain. Ni kita tidak menguasai ilmu fardu ain, kita dak belajar pula. Kita pergi dengar juga, pergi dengar ilmu hak bukan fardu ain. Ilmu bukan fardu ain pun ilmu syariah, ilmu agama. Hukumnya pula bukan sunat, fardu kifayah. Betul, fardu kifayah. Tetapi dalam keadaan tidak menguasai ilmu fardu ain, kemudian tak tupu ilmu fardu ain, macam mana tu? Kena cerita juga. Bukan hanya cerita, pentingnya menguasai ilmu fardu ain, kena cerita. Kalau kita tidak menguasai ilmu fardu ain, kemudian kita tak belajar. Terutama sekali fardu ain akidah, kena cerita. Fardu ain fiqh selesai. Fardu ain tasawuf selesai. Amal ibadah comel. Tapi kalau fardu ain akidah tak selesai, pegangan pun tak pasti, pegangan yang sebenar ke, pegangan yang terpesong ke. Kalau pegangan yang terpesong, ibadah kamu walaupun fardu ain fiqh tasawuf sempurna, tapi pegangan kamu terpesong dalam bab pegangan ni ada dua. Ada siapa ke kapi ijma' ulama, ada yang dosa besar. Kalau kapi ijma' ulama, semayang kamu tu kena qada semula, puasa kamu kena qada semula. Semayang puasa macam fiqh tasawuf ni, di Mekah tu kena gi semula. Dah gi selama kening, akidah kamu kafir, tidak sah. Kamu belum lagi menunaikan kewajipan haji sekali sama hidup, kena gi semula. Kena royak tu, kena peringat tu. Kalau pegangan tu tak kafir, tapi pegangan dosa besar, semayang tak kena qada, puasa haji tak kena qada, tapi pahala tak ada, sebab kamu duduk dalam mengekali pegangan yang dosa besar. Pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, pahala haji tak ada. Ini cerita pahala ibadah wajib paling besar ni. Ibadah sunat tu sudah tanya lah. Itu cerita dia punya kalau tidak menguasai ilmu fardu ain. Mana cerita kepentingan menguasai ilmu fardu ain, kena cerita pula kok mana kalaulah kita tidak menguasai ilmu fardu ain, terutama sekali ilmu fardu ain akidah. Jadi kena cerita dua-dua. Hak kita nak pun kena cerita kepentingan ilmu fardu ain, hak kita tak ambuh pun kena cerita mudaratnya macam mana. Kadang-kadang kita belajar sangat-sangat, lepas tu anak cucu kita macam mana tu, mereka sebelum balik kita tak pernah ajar ilmu fardu ain kepada mereka. Kita hanya pastikan mereka pandai baca Quran je. Macam mana anak cucu kita tu? Dia semayang tak tinggal, bagus,
perangai baik, taat pada ibu bapa, tak ada perangai buruk tak ada. Tapi macam mana apabila kita tak ajar kepada mereka ilmu fardu ain, mereka pun sekarang ni tak tupu pun nak belajar ilmu fardu ain. Kita orang tua belajar. Kalau kita tahu sebaliknya, kalau tidak menguasai ilmu fardu ain macam mana, kita akan matilah pula ni anak cucu kita, hak kita tak ajar mereka sebelum dia masuk mau balik. Tapi kalau kita kata penting belajar fardu ain, kita pun belajar. Lepas tu sebaliknya kalau tak belajar, biar dia semayang nak tinggal juga budak tu. Mana? Sebab apa dia gitu? Sebab tidak diterangkan sebaliknya. Kalau tidak menguasai ilmu fardu ain macam mana? Mana kena tahu hak nak, kena tahu hak tambuh. Baru jelas. Ada ni. Sebab tu orang-orang yang betul-betul dia faham dua perkara ni kok, dia duk usir macam mana anak cucu, macam mana anak cucu. Bila anak cucu ni mengikuti kuliah walaupun secara live FB, lega orang tua. Lega hati. Ialah kadang-kadang setengah orang ni dia amati ilmu ni. Dia share ke anak cucu, buka dak sekarang tak buka. Bila buka je Allah lega. Hak kita salah dengan Tuhan kerana tidak menunaikan tanggungjawab sebelum anak kita masuk membalik, kita bertaubahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lepas tak boleh nak kembali balik tu. Tapi salah kita tu kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah kita tahu dah macam mana kalau tidak menguasai ilmu fardu ain. Tambahan pula lepas kita belajar ilmu fardu ain, jelas kita akidah betul dia gini. Selama ni akidah saya padahal saya ni pun sembahyang tak tinggal juga daripada budak lagi. Tapi lepas belajar fardu akidah, nyatalah akidah yang saya pegang tu salah. Macam mana anak cucu tu duduk amati sangat takut jadi berulang perkara yang sama sebagaimana hak saya tu sebagai mak ayah sendiri tu. Faham tak ni? Lepas tu setengah orang dia bagus. Dia amati, dia usahakan. Biar moga-moga anak cucu dia ni, alah kalau setakat nak belajar live FB tak ada jejak apa-apa tak ada jejak apa-apa. Masa dia tambah pula kalau orang duduk di bandar-bandar besar. Masa mana dia buka hak pengajaran hak fardu ain tu, dia buka pada masa dia bawa kereta, pada masa dia jam, dia pun belajar dengar, boleh ilmu. Allah sekarang ni Tuhan beri jalan mudah sangat-sangat. Tuhan beri jalan mudah sangat-sangat. Tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendak kebaikan, Allah Ta'ala akan buka hati dia, dia nak, minat. Tapi kalau Allah tidak kehendak kebaikan, tak ada tak minat. Lepas tu kadang-kadang semua ni kehendak Allah. Orang yang minat tu tak disangka-sangka dia minat. Orang yang tak minat tu macam mana dia boleh tak minat? Selama ni masa kerja, dialah contoh pekerja yang beragama. Pekerja yang beragama. Contoh baik ke? Dia. Contoh baik ke? Dia. Sebab apa? Rupa agama. Tapi kemudian bila cerita baik fardu ain, awak dah tahu je. Fardu ain tauhid pun awak dah tahu je. Lepas tu dia buat apa? Dia belajar Quran je lah. 2-3 guru Quran sehari-hari. Lepas tu kau nak cerita ngaji Quran dia je lah. Lepas tu ilmu akidah fardu ain macam mana? Tak pernah peduli. Ilmu fiqh fardu ain tak pernah peduli. Tasawuf fardu ain bab taubah apa tak pernah peduli. Hak ada dia ngaji Quran je. Ada pesan gitu. Bagus ngaji Qurannya, salah faham. Tapi kenapa tak mau belajar akidah hak fardu ain? Ada mungkin atas kehendak Tuhan belaka. Tuhan kehendak kebaikan, yang tak disangka-sangka tiba-tiba minat. Jangan main orang kita ni. Dia belajar. Mu tengok kok molek salah orang tu. Tak apa-apa. Rasa jauh sikit kalau dia ni, kalau bab belajar ni. Kita kenal lah dia. Oh, kalau bab belajar rasanya awak ni salah tengok orang ni. Cuba tengok molek. Pelanduk dua serupa. Siapa gitu no.
Tapi dah Tuhan pilih dia. Tadilah. Sepatutnya dia minat, tiba-tiba dia tak minat. Atau tahta masyiatillah. Dengan dunia sekarang mudah belaka, baik pun mudah, buruk pun mudah. Benda yang sama, telefonlah, benda yang sama. Nak tengok Fadhu Ain, boleh. Nak tengok drama, boleh. Nak tengok hak ngupak orang, boleh. Nak tengok hak cerca maki orang, boleh. Kita pun nak share sama mengumpat maki hamu pun boleh. Hujung jari je. Mana kita boleh buat? Boleh buat belaka. Atas jik surah boleh buat. Tengah-tengah belajar boleh buat. Tengah lepas masuk mesej. Sedap dia kata kat orang, aku share sama mengumpat. Tengah duduk ngaji share sama. Ni cerita maklumat baru share. Cerita betul tak tu? Betul dah, belum tahu lagi ni. Fitnah ke? Fitnah kita kira semula. Share dulu. Tengok tu. Mudah je. Kebaikan pun di hujung jari. Yang akan menyebabkan kita muflih di pada mahsyar pun di hujung jari. Tapi kalau Tuhan buka hati, mudah je. Sampai masa dia pun buka, dia pun dengar. Kadang-kadang jenis ada masa dengar 2 kali nak ambil faham. No. Ada. Patut orang bukan orang tak cerdik, orang cerdik. Sekali dengar kurang sikit, dengar kali kedua lekat orang cerdik. Tuhan dia gitu no. Tapi nak boleh jadi no tu atau tok layang. Atau rakamam tok layang. Bila orang tu ni atau berkali-kali ambil hati dengar, tak ada jejak apa-apa pun. Bawa kereta je. Bukan kata siapa steering tak boleh pulang. Dengar. Tu kata. Tapi yang jadi mak ayah sungguh ni kerana dia tahu kepentingan, dia tahu macam mana sebaliknya mudarat kalau tak ada. Jadi hak nak pun nak kena tahu, hak tambuh pun nak kena tahu. Sifat wajib nak kena tahu, sifat mustahil pun nak kena tahu. Sebab tu didatangkan sifat mustahil. Sebab kalau tak faham kaedah sifat 20, dia kata apa benda kok? Tu ada sudah lah. Lawang tak ada. Tak ada sudah cerita lah. Cerita tu ada sudah lah. Ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas berlawang tak ada Tuhan. Dia nganyi pula Ada dia buat main. Ada, lawang tak ada. Mula-mula Tuhan ada, lepas berlawang-belawang Tuhan tak ada. Kalau main, dia jadi pengurusi majlis. Ni forum dia jadi pengurusi majlis. Tajuk tak ada kena mengena, bukan tajuk akidah, tapi dia wak macam macam wak kelakar. Ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas belakang tak ada Tuhan, dia kata dia buat kelakar. Dia pun serahlah kepada ahli panel. Dia punya moderator tau, pengurusi majlis, kayak gitulah tau. Jadi dia ni ustaz biasa je, ahli panel tu doktor. Jadi dia pun beri kepada ahli panel, adalah poin dia beri ahli panel supaya ahli panel tu ulah. Ahli panel tu sebelum ulah apa yang dikemukakan oleh moderator ni, ahli panel tu dia tegur balik moderator kata. Orang dah cakap gitu, dia kata itu kaedah ulama susung apa semua. Senyap dia ustaz je, kawan ni doktor. Dia main, dia buat gurau. Tapi ramai orang pesen ni tu ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas tu tak ada, buat main. Tak ada sudah cara lah. Kena mari juga. Tuhan ada. Kalau tak ada macam mana? Tuhan esa. Kalau berbilang macam mana? Tuhan kuasa. Kalau lemah macam mana? Kena mari lah. Kalau Tuhan tak ada, sahih. Tak ada Tuhan, mustahil. Berbilang Tuhan, mustahil. Biar nampak jalan mustahil tu. Lemah Tuhan, mustahil. Kita pun pegang Tuhan ada, tak ada Tuhan dok sama sekali. Kita berpegang Tuhan esa, berbilang Tuhan dok sama sekali.
Kita berpegang Tuhan kuasa, lemah Tuhan dok sama sekali. Tu kita pegang. Ada ni. Dia kok mana pun kalau kita bicara dengan ayat Al-Quran, ada Tuhan ke, esa Tuhan ke, hak sebalik kita akan cerita. Qul huwallahu ahad. Cerita Allah esa. Kita akan cerita. Allah esa, Tuhan esa, Tuhan tidak berbilang. Dia akan cerita tidak berbilang. Ada ni. Dia akan cerita tidak berbilang. Nak kejap bahawa Tuhan tu esa. Sebab dalam ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup yang tidak mati. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup yang tidak mati. Hidup tidak mati dah hidup kok. Tapi kenapa Tuhan kata pula allazi la yamut? Allazi la yamut tu sia-sia ke hak Tuhan kata? Tapi kalaulah Tuhan hidup, wa tawakkal 'alal hayy, berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup. Dah hidup tak mati nah. Tuhan kata pula allazi la yamut, yang tidak mati. Kenapa Tuhan datang pula yang tidak mati? Dia kena gitu lah. Hak tidak pun kena datangkan juga. Tuhan kuasa tidak lemah. Tuhan mengetahui tidak jahil. Tuhan esa tidak berbilang. Hak tu kita duk pegang tu. Kita duk pegang sifat mustahil ikut jalan tidak lah. Jadi hak sifat wajib kita pegang kok jalan sungguh. Sifat mustahil kita pegang kok jalan tidak lah. Sifat wajib mesti ada di Tuhan. Kita pun pegang Allah bersifat dengan sifat kuasa, sifat kudrah contohnya. Bila didatangkan pula sifat lemah, akal tak diterima sama sekali. Kita pun pegang di akidah Tuhan tidak lemah. Tak akidah kita tu. Satu lagi pula, didatangkan sifat mustahil, nak pastikan kita ni akidah sungguh, berpegang sungguh. Sebab nak panggil akidah berpegang ni dia kena jazam. Jazam makna putus. Jadi kita nak putus 100% tu jazam dengan bahawa hak mustahil memang tidak sama sekali. Nak pastikan kita ni pegang jazam putus Allah kuasa 100%, lemah tak sama sekali. Baru jazam kita pegang Allah kuasa. Tetapi kalau kita pegang Allah kuasa, kita mengakulah kita kata pegang Allah kuasa, tapi kuasa Allah pun takkanlah semua perkara kuasa belaka Tuhan ada juga tempat lemah. Maknanya kita kata pegang Allah kuasa tak pegang lagi. Sebab pegangan ni dia kena jazam, dia kena putus, dia kena 100% baru panggil pegangan. Jadi kalau kita kata saya berpegang Allah kuasa, tapi ada tempat juga Allah lemah, mu tak pegang lagi Allah kuasa. Kalau pegang dia kena jazam, putus 100% Allah kuasa. Nak pastikan putus 100% Allah kuasa ni lemah tidak sama sekali. Tu baru betul kita pegang. Sebab tu didatangkan juga sifat yang mustahil, bukan saja-saja. Ada ni. Hak tidak pun kena datangkan juga. Tengok tidak tu. Suratul Ikhlas. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hak tidak datangkan juga. Dalam ayat kursi, tidak tidur dan tidak mengantuk. Hak tidak didatangkan juga. Ada ni. Hak kok pegang kok jalan tidak didatangkan juga. Bukan Quran datang pula jikalau. Tak datang kok jikalau. Tidak berbilang tu tidak sama sekali. Tapi kalau berbilang tak lagi juga. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit bumi. Sekarang kejap pegang Tuhan ada.
Pegang kejap, Tuhan tidak berbilang. Kalau berbilang, kalau ada di langit bumi Tuhan selain Allah, binasalah langit bumi. Maknanya hak mustahil ni mari juga jikalau. Apa tu? Fardu takdir. Ada ni. Fardu takdir. Bubuh. Kalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit bumi. Tuhan yang kata tu, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau kan kita kat dasar dah pula banyak jikalau kan. Jikalau Tuhan tiada, jikalau Tuhan baharu, jikalau Tuhan binasa, jikalau Tuhan lemah, jikalau Tuhan jahil, jikalau ma'rifatu takdir tu kaedah Quran. Tak kenapa? Jikalau begini macam mana? Jikalau Rasul dusta, jikalau Rasul khianat. Jikalau Rasul dustalah Tuhan pula jadinya. Sebab di Rasul ni Tuhan beri mukjizat, Tuhan perlakukan mukjizat di Rasul. Bila Tuhan perlakukan mukjizat di Rasul tu, seolah-olah Tuhan kata Rasul ni benar. Tiba-tiba Rasul tak benar dusta. Dengan Tuhan jadi dusta retek. Mustahil. Maka mustahil lah Rasul dusta. Mari juga jikalau tu. Pada ni. Mana kena mari jikalau? Macam tadi lah kalau cerita. Jikalau dia tidak menguasai ilmu fardu ain, kena cerita lah. Ada ni. Dia orang yang anti sifat 20 ni, dia cari jalan macam mana nak dia nak petikar hak kaedah sifat 20. Hak mustahil, hak tambuh pun mai duduk sibuk juga. Kena kira lah. Mana ni? Kemudian kita ni pula ngaji pasal kampung ni. Ngaji faham pegang, orang tanya tak reti nak jawab. Bukan kata dia reti nak jawab, jawab pun salah. Jawab salah, pegangan salah. Jangan kata gitu. Ada ni. Jawab salah. Contoh kita kan, orang tu duduk royak mau kita kan. Kena kejap aqaid 50. Simpulan iman hak 50 kena kejap. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah, bagi Rasul, semuanya 50. Tahu dah 50 dah. Kemudian sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah dan Rasul, hak 50 ni, ni kena pegang molek. Barulah semaya bang Tuhan terima. Maka pegang sifat wajib okeylah. Pegang sifat mustahil mana pula? Lemah Tuhan mustahil. Pegang Tuhan lemah. Dah 50 aqaid, pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, pegang sifat harus. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, pegang sifat harus. Pegang mana sifat mustahil? Kalau tak pegang sifat mustahil tak cukup 50. Pegang mana? Lemah sifat mustahil. Pegang mana? Pegang Allah lemah. Takkan pegang Allah lemah pula. Dah pegang kau mana? Tak pandai nak jawab. Tak pandai nak jawab. Tapi dah kita ngaji molek, hak 50 tu ada di akidah kita. Pegang kau mana? Pegang tidak lemah. Hati yang kita duk pegangnya. Dah kata pegang sifat mustahil, pegang kok hukum dia. Dah sifat mustahil ni sifat yang akal tak boleh terima ada di Tuhan. Kita pegang kok tak ada lah. Mana kok tak ada? Tuhan tidak lemah. Tu pegang hukum dia. Kita pegang lemah tak ada di Tuhan. Atau panggil pegang sifat mustahil ni, pegang kok hukum dia. Dah sifat mustahil ni akal tak boleh terima nak kata ada di Tuhan, kita pegang kok jalan tak ada. Atau pegang hak 50 aqaid. Pegang Rasul benar, pegang Rasul tidak dusta, pegang Rasul amanah, pegang Rasul tidak khianat.
Pegang Rasul menyampaikan, pegang Rasul tidak sembunyi. Itu pegang 50 aqaid. Tapi kalau tanya gitu kadang-kadang, tak pandai nak jawab. Dah kita ngaji pasal kapung gitu je kan. Tak pernah tanya, bila terah tanya kau. Tak jawab lah. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, pegang sifat mustahil. Lemah Tuhan. Pegang Tuhan lemah. Tak pegang Tuhan lemah. Dah pegang mustahil. Ditanya, lepas tu dia pun bubuh hukum. Dia kata berat orang sini, dia kata. Berat orang sini. Senang tak boleh kata gitu. Cuma dia tak pandai nak cerita. Ada satu ketika tu dia tanya Allah, orang kampung dia tak biasa ditanya. Bila tanya payahlah. Dia tanya apa? Dia tanya apa makna sedia. Kidam sedia. Apa makna sedia? Di masjid ni bukan surau, masjid. Seorang tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu setengah orang ni bila soalan mudah sangat. Malah macam kita ni tak pandai sangat. Ya, ada kat orang gitu. Dan memang dia tak boleh jawab sungguh. Tapi ada orang ni dia mudah sangat, dia tak mau jawab. Macam nak komang dah. Nak macam nak merendah-rendahkan kita ni. Soalan mesej ditanya. Tak mesej tau. Mesej apa dak mesej? Mesej soalan barang. Bukan barang. Barang tu lain. Soalan barang, soalan mesej. Soalan mudah sangat kita tanya. Tu mesej apa panggil barang. Benda mudah sangat kita tanya, malah layang. Ada ke orang kena tu. Tapi di masjid tu seorang pun tak jawab. Dia hukum lalu dah. Kata berat orang masjid ni, tak reti akidah ni. Semayang tu tak terima, tak reti akidah ni. Senyap juga. Ke orang masjid tu pekok tak tahulah. Tak reti akidah. Semayang bang tak terima. Dah sedia makna apa pun tak tahu nak pegang macam mana. Kau tak pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam, memanglah habislah pegangan kita ni. Dah tak boleh jawab. Puak dia tu masjid tu tak pandai akidah. Berat belaka puak kita ni. Tapi kata gitu, mayang bang tak nak terima pun senyap juga. Jadi sepeli sungguhlah. Apa dah sepeli? Ada sepeli. Parok betul lah kena tu parok, tapi sepeli ni what don't know je. What don't know. Ada sepeli ni what the. Apa panggil apa? Lembu kenyang. Ya tu, lembu kenyang. What the, jangan kata bukan orang kata gajah rima pun senyap. Tu maknanya. Orang kata gajah rima pun dia senyap Sedia ni makna ada Allah, tidak ada permulaan. Memanglah orang pegang gitu belaka. Takkan ada orang Islam pegang Allah Ta'ala ni tua sikit je daripada kita. Tua sikit je. Kita ni muda tapi Allah Ta'ala pun asal tak ada juga. Cuma tua Allah daripada kita. Ada orang Islam pegang gitu? Memanglah kita semua pegang ada Allah, tidak ada permulaan. Itulah makna sedia. Tapi tak pandai nak jawab tu, kenapa tak tahu. Tapi hak tak jawab lah. Ada setengah orang ditanya saja je, bila tak jawab ditolong jawab. Hak ni tanya sungguh, tak jawab diberi lalu dah. Tak reti akidah, tak ada pegangan, semayang tak ada terima pun tak apa juga orang ramai-ramai tu. Dia dalam bab ni tak semestinya kita boleh bercerita. Tak semestinya boleh bercerita. Kita ngaji bab akidah dia simple je. Faham, kita pegang macam cerita sama-sama lah. Yang kita duk tekan ulang ni biar sampai peringkat kita boleh bercerita.
Habis cerita ni kepada anak cucu kita gitu je lah. Maknanya kalau tanya tak boleh jawab. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Pegang mana sifat mustahil? Hak dok di Tuhan, hak dok di Rasul. Nak pegang kat mana? Pegang kat jalan dok lah. Kat jalan mana lagi? Tu pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Hak wajib sungguh di Allah dan Rasul, hak mustahil dok di Allah dan Rasul. Maka keluarlah semua sekalinya 50 tambatan iman yang kita duk pegang. Sifat wajib kok jalan hukum dia sungguh, sifat mustahil kok jalan hukumnya tidak. Tu makna kita pegang aqaid 50. Gitu belakalah kitanya. Ada ni. Jadi dia datangkan mustahil, perkara yang akal tak terima sama sekali, kita pun peganglah. Lemah Tuhan dok sama sekali. Jadi dua akidah tu. Satu, kita pegang kejak di akidah Allah kuasa. Yang kedua, kita pegang kejak di akidah Allah tidak lemah. Ni dua pegangan. Hak wajib dan hak mustahil. Kemudian dua-dua pegangan ni dia kena ada dalil pula. Dan dalil kudrah itu bahawa jikalau ada ya Allah lemah, nescaya tidak didapatkan satu daripada makhluk ini. Jadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah dan dalil Allah tidak lemah ada makhluk ini. Itu dalil akli. Dalil ayat Quran mudah je. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak kita duk baca semua dalam wirid sembahyang. Hak tu dak reti tu. Tak payah ngapa dah ayat tu. Ayat yang kita duk baca semua itu dipanggil dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Itu dalil ayat Quran. Dalil akal Allah bersifat dengan sifat kudrah, ada makhluk ini. Itu dalil akli yang mana tiap-tiap pegangan kita wajib sertakan dengan dalil. Wallahu a'lam.